pasukan pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO yang menyiasat asal-usul COVID-19 bertemu dengan kakitangan Hospital Wuhan yang menerima kes pertama pandemik itu semalam. Kementerian Kesihatan mengesahkan kes pertama wabak novel coronavirus membabikan warga negara ini. Dan kita dapati virus kita adalah virus jenis B, iaitu strain B. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Terdapatnya segelintir orang ramai di luar sana yang kurang bersabar ketika melalui sekatan-sekatan jalan raya ini. Seorang anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Klang Selatan meninggal dunia malam tadi. Di Hospital Sungai Buloh, kita memiliki cukup katil, cukup ward dan cukup kaki tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni Amirul Iman bin Hilmi, nombor metrik 22533081. Pada pembentangan kali ini, kami ingin membentangkan yang bertajuk cabaran dan struktur pelaksanaan kurikulum dalam pasca pandemik COVID-19. Dalam pembentangan kami ini terbahagi kepada 6 isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan virus pandemik COVID-19 di Malaysia. Yang kedua, sistem dan kaedah PDP ketika COVID. Yang ketiga, cabaran dalam melaksanakan kurikulum selepas pasca pandemik COVID-19. Yang keempat, SOP dan norma baharu dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang kelima, kesan dan implikasi selepas pasca COVID-19. Yang keenam adalah penutup. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan virus pandemik COVID-19. Saya akan bercakap tentang kronologi terdahulu. Okey. Virus COVID-19 ni dikesan di Wuhan, China pada Disember 2019. Dan selepas tu, jangkitan ini telah dilaporkan menular di seluruh dunia. Dan kes yang dilaporkan di luar negara China dan kebanyakannya jangkitan ini menular ekoran daripada pelancong yang mengembara ke tanah besar China. Namun begitu, lebih daripada 1,500 kematian yang telah direkodkan di China pada satu hari. Dan seterusnya saya akan beralih kepada pandemik COVID-19 di Malaysia. Dari sini, kes COVID-19 yang pertama di Malaysia telah dikesan pada 25 Januari tahun 2020 yang melibatkan para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura. Kluster tempatan yang telah muncul pada bulan Mac 2020 dan juga selepas daripada itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada bulan Mac tahun 2020 yang berkuasa pada 18 hari bulan di seluruh negara. Dan terjadinya lockdown yang mengakibatkan terjejasnya pembelajaran di setiap sekolah di Malaysia. Jadi kami akan membincangkan dan kami akan memperincikan bagaimana sistem pelaksanaan kurikulum itu dijalankan selepas pasca pandemik COVID-19. Okey, baiklah. Seterusnya adalah sistem dan kaedah PDP semasa COVID-19. Okey. Di Malaysia, para pendidik dan pelajar mula beralih daripada pengajaran dan pembelajaran PDP ini di dalam bilik darjah kepada norma baharu iaitu PDP secara dalam talian. Okey. Kemudian pembelajaran ni tetap diteruskan, perlu diteruskan, wajib diteruskan kerana pendidikan ni, sistem pendidikan Malaysia ni dia tidak boleh tertangguh. Okey, pembelajaran tetap diteruskan dalam talian supaya pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran dan pembelajaran dalam talian. Kerana pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini telah menjadi norma kepada masyarakat. Sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Okey. Kemudian seterusnya, platform dalam talian digunakan oleh para guru
dan pelajar agar sistem PDP boleh dilaksanakan dengan teratur dan pelajar tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi, kenapa sistem PDP secara talian ini dilakukan? Salah satunya adalah tidak mahu pelajar ni ketinggalan dalam pembelajaran. Bayangkan 2 tahun tempoh PDP ni semasa COVID ni, kita Malaysia hanya menjalankan sistem pendidikannya secara atas talian. Jadi bayangkan 2 tahun tu tanpa adanya pengajaran dan pembelajaran. Okay, antara platform talian yang diguna pakai oleh para pendidik dan pekerja-pekerja sewaktu itulah adalah seperti yang utamanya antaranya seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Telegram semasa kelas PDP dilaksanakan ketika selama hampir 1 ke 2 tahun. Seterusnya, Nama saya Nadirah binti Muhammad Amir, nombor matrik 2253012. Seterusnya, cabaran dalam melaksanakan kurikulum selepas pasca pandemik COVID-19, iaitu pelaksanaan kurikulum selepas pasca pandemik COVID-19 memperjuangkan beberapa cabaran penting, iaitu yang pertama adalah dengan mencari cara untuk menangani ketidakseimbangan pembelajaran yang mungkin timbul akibat pengajaran jarak jauh semasa pandemik. Kedua, perlu memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pelajar dan kaki tangan sekolah dalam persekitaran pembelajaran yang terbuka semula. Bagi cabaran lain dalam melaksanakan kurikulum selepas pandemik COVID-19 adalah iaitu perubahan dalam gaya pembelajaran dan juga keperluan psikososial pelajar perlu diperhatikan dan juga perlu diselaraskan dalam kurikulum untuk memastikan keselamatan emosi dan juga mental pelajar selepas pengalaman yang mencabar semasa pandemik. Tambahan pula, perlu berfikir tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran berpusatkan kemahiran dan juga pembangunan bakat dalam kurikulum untuk membantu pelajar ni bersedia menghadapi cabaran dan juga peluang di masa depan yang tidak pasti. Akhir sekali, implikasi bagaimana untuk melaksanakan kurikulum selepas pasca pandemik COVID-19 iaitu penting untuk memastikan bahawa guru dan juga pentadbir sekolah mempunyai sumber daya dan juga latihan yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam penyampaian kurikulum dan juga pendidikan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, SOP dan norma baharu dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Maksud SOP adalah Prosedur Operasi Standard, yang bermaksud garis panduan yang telah ditetapkan untuk mematuhi dalam pelbagai keadaan dan situasi. Maksudnya adalah SOP ni adalah garis panduan ataupun tentatif yang telah ditetapkan untuk kita patuh, tak kiralah pelbagai keadaan ataupun situasi sekalipun. Kita kena patuh juga SOP tersebut. Dan seterusnya, norma. Norma adalah peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Maksudnya kat sini peraturan, dan peraturan tu pula perlu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Pembukaan semula sesi persekolahan selepas PKP Fasa 5. Pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memaklumkan 2 minggu awal atas pembukaan sekolah ini, dan pihak KPM juga mendapat nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pembukaan sekolah ini. Dan juga guru dan murid perlulah mematuhi garis panduan pembukaan sekolah ini, dan juga terdapatlah norma baharu apabila untuk membuka sekolah ini kerana untuk mengelakkan pandemik COVID-19, iaitu yang pertama, suhu badan murid diperiksa terlebih dahulu, dan prosedur ini turut terpakai kepada guru, warga sekolah dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Jadinya tak ada siapa pun yang akan terkecuali untuk cek suhu badan ni, dan jika suhu badan mencecah 3.75 ataupun dia bergejala, tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam sekolah. Dan seterusnya, yang kedua,
murid perlulah mengikut laluan pergerakan terarah yang telah ditetapkan untuk menuju ke kelas masing-masing. Jadinya ada ada dah laluan untuk mereka mengikut untuk pergi ataupun untuk mereka balik nanti, supaya tak ada perselisihan ataupun berjumpa dengan sesiapa. Dan seterusnya, yang ketiga, murid perlulah sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya amalan mencuci tangan dengan kerap. Ini juga untuk, dan sepanjang persekolahan itu juga diorang perlulah sentiasalah untuk menjaga diri mereka dan terutamanya untuk mencuci tangan dengan kerap, kerana terdapatnya kalau pegang-pegang yang benda-benda yang tak sepatutnya, jadinya mereka mengelakkan benda tu. Dan seterusnya, meja-meja di dalam kelas juga perlu disusun pada jarak sejauh 1 meter. Dan ini juga untuk mengelakkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain, yang akan menyebabkan mereka akan pegang-pegang ke, dan itu boleh menyebabkan virus tu cepat merebak. Dan seterusnya, pergerakan murid-murid ketika waktu rehat turut disusun secara berperingkat. Ini kerana untuk mengelakkan perkumpulan ramai-ramai, kerana jika ada perkumpulan ramai-ramai akan menyebabkan virus itu jugalah cepat merebak. Dan seterusnya, yang terakhir, bagi pelaksanaan aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan dan kurikulum secara bersemuka termasuk perhimpunan tidak dibenarkan sama sekali. Dan itu jugalah sama seperti rehat tadi, untuk mengelakkan perkumpulan antara ramai-ramai. Dan itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Kemudian saya akan meneruskan dengan poin yang seterusnya, iaitu kesan selepas pasca pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak kesan ataupun impak yang telah berlaku di Malaysia, terutamanya institusi pendidikan yang banyak terjejas seperti sekolah terpaksa ditutup, peralihan pembelajaran atas talian dan kesan sosial dan psikologi terhadap pelajar. Namun begitu, masih terdapat banyak kesan positif yang boleh kita ambil. Antaranya adalah peningkatan pembelajaran atas talian. Kesan yang kita boleh tengok dekat sini, lebih banyak institusi pendidikan menawarkan program dan kursus secara sepenuhnya dalam talian, dan pada masa yang sama dapat menarik minat pelajar dari jauh. Macam yang kita dapat lihat, semasa pandemik COVID-19, banyak pusat tuition yang menawarkan pembelajaran atas talian, dan pandemik bukanlah penghalang untuk kita memberi ilmu kepada pelajar dan bukan penghalang untuk pelajar menimba ilmu. Contoh pusat tuition yang aktif membuat pengajaran secara online seperti MC+, PTTI dan banyak lagi. Pada masa yang sama, ia juga dapat menarik minat pelajar yang dari jauh, contohnya Kelantan, Terengganu dan lain-lain. Ia merupakan kesan yang positif, yang mana pelajar mempunyai motivasi untuk belajar sampaikan sanggup untuk mengambil kelas tuition. Yang kedua, teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadi lebih meluas dan terintegrasi disebabkan pandemik COVID-19. Ia telah memaksa pembelajaran secara jarak jauh yang memerlukan guru-guru bertindak pantas dalam memahami dan mengadaptasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pengajaran amat penting oleh guru. Maka guru-guru terpaksa bekerja keras dalam membuat pembaharuan dalam PDP supaya dapat menarik minat pelajar. Maka banyak aplikasi-aplikasi yang kita dapat lihat pada masa sekarang seperti Google Meet, Google Classroom dan macam-macam lagi, yang mana ia dapat memudahkan proses pembelajaran atas talian dan ia memberi kesan bukan hanya pada COVID-19 tapi sehingga kali ini para guru masih menggunakan kemudahan yang ada. Yang terakhir, kesan selepas pasca pandemik COVID-19 adalah memberi peluang untuk inovasi dalam pendidikan. Maksudnya memberi peluang untuk membuat penambahbaikan dalam pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, penggunaan teknologi dalam pendidikan yang mana kita boleh gunakan dengan lebih sistematik lagi dengan membuat penambahbaikan dalam pendidikan. Bukan itu sahaja, tapi inovasi, yakni penambahbaikan dari sudut bilik darjah, kurikulum formal maupun tak formal, yang mana kita dapat buat yang lebih baik lagi bersesuaian dengan pelajar pada
era globalisasi ini. Dengan adanya inovasi dalam pendidikan, ia dapat meningkatkan sistem pendidikan dan merupakan usaha untuk mengubah proses pembelajaran serta perubahan dalam situasi belajar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan pembentangan ini iaitu akhir sekali, iaitu penutup. Okey, baik. Pandemik COVID-19 ini merupakan satu lembaran baharu kepada semua guru dalam pendidikannya. Guru mestilah bersedia dengan sebarang kemungkinan dan perlu berfikir di luar kotak dalam menyampaikan segala maklumat kepada murid. Guru perlu lebih kreatif dalam sesi pengenalan norma baharu, dan juga guru mesti bersedia menerima hakikat dan perubahan bahawa mereka adalah harapan kepada masyarakat dalam melahirkan generasi terdidik dan berwawasan. Guru insan yang sentiasa memulakan langkah ke hadapan bagi membantu insan-insan kecil yang memulakan ilmu. Okey, baik, tambahan lagi, bagi membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19 ini dan memastikan kesihatan dan keselamatan guru-guru dan murid-murid terus terpelihara, pelbagai isu dan cabaran yang timbul perlu dihadapi dan diatasi oleh KPM. Antaranya melibatkan pembatalan pemeriksaan UPSR dan P3 serta pindahan tarikh pemeriksaan awam peringkat menengah tinggi iaitu SPM, SVM, STPM dan STM. Akhir sekali, kita dapat melihat hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini dalam aspek pendidikan, yang mana ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak dalam menangani wabak itu dan meneruskan kelangsungan hidup. Teori pembelajaran dan kaedah pengajaran diuji demi melihatkan keberkasihan sistem pendidikan abad ke-21. Okay, baik, itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kami semua. Saya akhiri pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.